Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai semua, bertemu kembali dalam kelas PDPR Bahasa Melayu tingkatan 3 bersama Cikgu Pija. Baiklah, pada hari ini kamu akan belajar tema yang kedua, iaitu bersih selalu, sihat sentiasa, di bawah tajuk fobia tanpa telefon bimbit. Pada hari ini kamu akan belajar kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur dan juga aspek tata bahasa. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 22 dan 23. Baiklah, sebelum kita ke topik pembelajaran kita pada hari ini, jom kita tengok apakah standard kandungan dan pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini, kamu akan belajar dua aspek, iaitu aspek kemahiran mendengar dan bertutur, dan yang kedua ialah aspek tata bahasa. Untuk aspek kemahiran mendengar dan bertutur, standard kandungan ialah mendengar dan memahami perkataan, rangkai kata, istilah, ungkapan dan ayat dalam pelbagai ujaran. Nanti kamu akan tahu apa beza antara perkataan, rangkai kata, istilah, ungkapan dan ayat. Dalam pelbagai ujaran ni maksudnya dalam pelbagai bentuk, iaitu mungkin dalam bentuk perbualan, penceritaan, berita dan sebagainya. Untuk standard pembelajaran, mendengar dan menerangkan maksud ayat dalam pelbagai ujaran dengan betul dan tepat mengikut konteks secara bertata susila. Manakala dari aspek tata bahasa, standard kandungan memahami dan menggunakan perkataan daripada pelbagai golongan kata dalam pelbagai ayat. Standard pembelajaran memahami dan menggunakan kata nama dan kata pinjaman. Baiklah, pada pembelajaran yang lepas, cikgu dah terangkan mengenai kata nama dan juga kata pinjaman. Jadi pada hari ini, kita akan buat latihan bina ayat. Seterusnya ialah kriteria kejayaan. Apakah yang murid akan dapat di akhir pembelajaran kita pada hari ini? Murid berjaya sekiranya murid dapat yang pertama, mencatat perkataan, istilah, rangkai kata, kata nama, kata pinjaman dan ungkapan yang berkaitan dengan tajuk. Nanti cikgu akan perdengarkan rakaman audio dan juga kamu akan baca petikan daripada buku teks muka surat 23 dan 24. Daripada bacaan dan pendengaran kamu tersebut, kamu bolehlah catat istilah, rangkai kata, kata nama, kata pinjaman dan ungkapan yang berkaitan dengan apa yang kamu dengar dan apa yang kamu baca. Yang kedua ialah menerangkan maksud perkataan, istilah, rangkai kata, kata nama, kata pinjaman dan ungkapan yang telah dicatat dengan betul secara bertata susila. Yang ketiga ialah murid berjaya sekiranya murid dapat menghasilkan dialog dengan menggunakan perkataan, istilah, rangkai kata, kata nama, kata pinjaman dan ungkapan dalam pelbagai ujaran. Kemudian cikgu nak kamu lakonkan dialog yang kamu telah hasilkan tersebut. Seterusnya ialah kita akan tengok apakah tugasan kamu pada hari ini. Baiklah, pada hari ini cikgu akan perdengarkan rakaman audio dan kamu akan dengar dengan teliti. Kemudian cikgu nak kamu berikan pendapat mengenai tajuk kita pada hari ini, iaitu nomofobia. Apakah yang dimaksudkan dengan nomofobia? Jom kita tengok. Baiklah, seterusnya ialah rakaman audio.
Okey, cikgu akan kongsikan rakaman audio dalam Telegram dan juga dalam Google Classroom. Okey, nanti kamu boleh rujuk rakaman audio tersebut. Kemudian kamu perlu dengar dengan teliti. Baiklah, di sini cikgu ada kongsikan satu petikan daripada buku teks muka surat 22. Okey, tajuknya ialah hindari nomofobia. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan nomofobia? Okey, jom kita tengok, jom kita baca sama-sama. Penggunaan telefon bimbit dalam bidang telekomunikasi amat meluas pada masa ini. Dalam keadaan yang tertentu, penggunaan telefon bimbit menjadi tidak terkawal. Tahukah anda bahawa terdapat ketagihan tingkah laku yang berkait dengan penggunaan telefon bimbit secara berlebihan? Ketagihan tingkah laku ini digelar nomofobia. Jadi, nomofobia ialah ketagih kepada telefon bimbit. Okey, ada sesetengah individu yang tidak boleh berenggang dengan telefon bimbit. Telefon bimbit itu perlu ada 24 jam dengannya. Okey. Jom kita tengok apakah ciri-ciri nomofobia. Okey, yang pertama, banyak menghabiskan waktu untuk mengemas kini status dalam media sosial. Okey, contohnya seseorang individu itu mengambil masa yang sangat lama untuk melayari internet dan mengemas kini status dalam media sosial seperti Facebook, Instagram dan sebagainya. Mungkin dia boleh mengambil masa sehingga 5 jam ataupun lebih. Okey, yang kedua ialah emosi terganggu jika tidak ada capaian internet. Contohnya, apabila seseorang individu itu sedang melayari internet, tiba-tiba capaian internetnya terputus. Okey, hal ini akan menyebabkan dia rasa cepat marah dan mungkin dia juga boleh mengamuk. Okey. Seterusnya ialah menggunakan telefon bimbit melebihi 4 jam sehari. Okey, contohnya seseorang individu itu mungkin akan menggunakan telefon bimbit lebih daripada 4 jam. Mungkin dia boleh melayari internet ataupun bermain permainan video. Okey, sebenarnya hal ini sangatlah tidak elok kepada kesihatan kita. Kerana apabila kita terlalu lama menghadap telefon bimbit, mata kita akan rosak. Okey. Yang seterusnya ialah respon kepada telefon bimbit walaupun dalam situasi yang bahaya. Okey, sebagai contoh, ada sesetengah individu yang walaupun dia sedang memandu tetapi dia masih lagi sempat untuk membalas mesej ataupun menjawab panggilan telefon daripada rakan-rakan ataupun ahli keluarga. Okey, ataupun kadang-kadang ada setengah individu tu, kalau kamu pernah tengok lah dekat traffic light kan. Okey, dekat lampu isyarat, lampu isyarat tu tengah merah, kadang-kadang ada yang sesetengah pemandu tu dia masih lagi sempat untuk berbalas-balas mesej. Okey, sebenarnya perkara ini amatlah tidak baik untuk diamalkan kerana mungkin boleh menyebabkan berlakunya kemalangan. Okey, yang seterusnya ialah panik jika telefon bimbit tidak ada di sisi. Okey, contohnya ada sesetengah individu dia lupa dekat mana dia letak barang, dekat mana dia letak telefon bimbit dia. Okey, apabila dia tersedar, dia tengok telefon bimbit dia dah hilang. Okey, hal ini akan menyebabkan dia akan berasa panik. Okey. Ciri yang seterusnya ialah menghindari komunikasi secara terbuka. Okey, contohnya apabila seseorang individu itu terlalu lama, terlalu asyik menghadap telefon bimbit, hal ini akan memberi kesan kepada komunikasi dengan orang sekeliling, sekaligus akan menjejaskan hubungan antara ahli keluarga ataupun rakan-rakan yang lain. Sebagai contoh, okey, semasa di meja makan, okey, ada sesetengah anak yang waktu tengah makan pun dia masih lagi bermain permainan video dalam telefon bimbit. Jadi sebenarnya perkara ini amatlah tidak baik. Okey, waktu makan kita kena makan, jangan
menggunakan telefon bimbit ataupun waktu kita tengah berkumpul dengan ahli keluarga. Okey, kalau boleh simpan telefon bimbit tersebut. Okey, seterusnya ialah berasa panik apabila telefon bimbit kehabisan bateri. Okey, sama jugalah macam tiba-tiba telefon bimbit dia hilang kan. Dia akan rasa panik. Okey. Dan yang terakhir ialah tidur di samping telefon bimbit dan melihat telefon tersebut sebaik sahaja terjaga daripada tidur. Okey, perkara ini memang ada yang berlaku kepada individu yang lain. Okey, contohnya apabila dia terjaga daripada tidur, tiba-tiba dia tengok telefon bimbit dia hilang. Jadi dia akan cari telefon bimbit dia dulu. Dia takkan pergi bangun untuk basuh muka ke apa. Dia akan cari telefon bimbit dia dulu. Sampailah dia jumpa telefon bimbit dia. Lepas tu baru dia akan buat perkara yang lain. Okey. Itu sajalah mengenai nomofobia. Cikgu harap kamu jelaslah dengan penerangan daripada cikgu. Baiklah, seterusnya ialah tugasan yang kedua ialah kamu perlu mencatat perkataan, istilah rangkai kata, kata nama, kata pinjaman dan ungkapan yang berkaitan dengan tajuk. Iaitu tajuk kita pada hari ini ialah nomofobia ataupun fobia terhadap telefon bimbit. Okey, kejap lagi cikgu akan kongsikan apakah perbezaan antara perkataan, istilah rangkai kata dan juga ungkapan. Okey, yang seterusnya ialah kamu perlu menulis maksud perkataan, istilah rangkai kata, kata nama, kata pinjaman dan ungkapan yang kamu telah catat tadi dengan betulnya secara bertata susila. Okey, kamu boleh rujuk kamus dewan ataupun kamu boleh rujuk melalui sumber internet. Okey. Seterusnya ialah kamu perlu menghasilkan dialog dengan menggunakan perkataan, istilah rangkai kata, kata nama, kata pinjaman dan ungkapan dalam pelbagai ujaran. Okey, kemudian cikgu nak kamu lakonkan dialog yang kamu telah hasilkan tersebut. Okey, tugasan ini kamu boleh buat bersama-sama dengan kawan kamu. Sama ada nak buat secara berpasangan ataupun berkumpulan. Okey, nanti kamu boleh pilihlah pasangan masing-masing. Okey, kalau kamu tak nak buat dengan kawan-kawan, kamu juga boleh buat dengan ahli keluarga. Ataupun kalau nak buat seorang pun boleh, tak ada masalah. Tapi cikgu nak dalam bentuk dialog, iaitu perbualan. Okey, tugasan ini cikgu akan rekodkan sebagai markah PBD kamu. Okey, untuk tugasan ini kamu perlu buat dalam buku tata bahasa. Okey, kejap lagi cikgu akan terangkan macam mana kamu nak buat tugasan ini. Baiklah, ini adalah contoh pelaksanaan tugasan dan juga soalan yang kamu perlu buat. Okey, cikgu nak kamu buat tugasan ini dalam buku tata bahasa. Okey, indeks kamu boleh rujuk Telegram. Okey, soalan yang pertama, arahan soalan. Senaraikan semua perkataan, istilah, ungkapan, rangkai kata, kata nama dan kata pinjaman berdasarkan petikan buku teks muka surat 23 dan 24 serta rakaman audio. Okey, contohnya berdasarkan petikan daripada buku teks muka surat 23. Okey, kamu ada jumpa perkataan kata nama iaitu telefon. Okey, jadi kamu tulislah. Okey, telefon. Okey, lepas tu kamu tulis apa maksud telefon. Okey, yang kedua kamu jumpa istilah. Okey, contoh nomofobia. Okey, lepas tu kamu tulis maksud nomofobia. Okey, dan yang lain. Okey, kalau kamu ada jumpa perkataan, istilah, ungkapan, rangkai kata, boleh tulis di bawah. Okey, soalan yang kedua. Bina dialog daripada perkataan yang telah dikenal pasti tersebut. Iaitu daripada perkataan yang dekat atas ni untuk soalan yang pertama ni.
Okey, daripada soalan yang perkataan daripada soalan pertama, kamu perlu bina dialog berkaitan dengan isu nomofobia. Okey, dan dialog yang kamu hasilkan ni cikgu nak kamu lakonkan, kemudian kamu rakam sama ada dalam bentuk rakaman audio ataupun rakaman video dan hantar ke Telegram cikgu. Okey, itu sahaja tugasan kamu. Baiklah, seterusnya ialah di sini cikgu ada kongsikan perbezaan untuk kata ataupun perkataan, istilah, rangkai kata dan juga ungkapan. Okey, jom kita tengok satu-satu. Okey, yang pertama ialah kata ataupun perkataan. Kata atau perkataan mempunyai makna yang umum. Okey, yang kedua ialah istilah. Perkataan atau rangkai kata yang mempunyai maksud yang tertentu dalam keadaan dan sesuai dalam bidang sesuatu ilmu pengetahuan. Okey, contohnya dalam bidang matematik, istilah yang kita guna ialah geometri. Ini adalah contohlah, ada banyak lagi istilah lain. Okey, contoh macam istilah lain garis pusat dan sebagainya lah. Okey. Rangkai kata. Rangkai kata ialah dua perkataan atau lebih yang membawa makna yang sama. Okey, walaupun dia ada dua perkataan tapi dia membawa satu makna sahaja. Okey. Ataupun rangkai kata juga boleh dikategorikan sebagai kata majmuk. Seterusnya ialah ungkapan, iaitu ungkapan yang menarik seperti peribahasa. Okey, dalam peribahasa dia boleh ada kata bidalan, simpulan bahasa, kata bilangan, perumpamaan dan juga kata-kata hikmah. Okey, ini adalah perbezaan antara kata, istilah, ungkapan dan juga rangkai kata. Kamu juga boleh rujuk daripada sumber internet untuk maklumat lebih lanjut. Baiklah, sebelum kita menamatkan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ada pesanan untuk kamu. Okey, kita perlulah bijak menggunakan telefon bimbit dengan baik supaya tidak memudaratkan di kemudian hari. Okey, cikgu tahu sekarang ni walaupun kamu baru tingkatan 3, tapi cikgu yakin masing-masing dah ada telefon bimbit sendiri. Jadi kamu perlulah bijak menggunakan telefon bimbit yang diberikan oleh ibu bapa kamu ataupun kamu beli sendiri ke, tak kisahlah. Tapi kamu perlu bijak macam mana nak menggunakan telefon bimbit dengan baik. Sebab apa? Okay, telefon bimbit ni walaupun dia ada kelebihan tetapi dia juga ada keburukan. Jadi kita perlulah bijak mengawal penggunaan telefon bimbit supaya tidak berlaku perkara yang tidak elok. Okey. Baiklah, sekiranya ada soalan, kamu boleh kemukakan dalam grup Telegram kelas. Cikgu akan cuba bantu kamu. Okey. Ataupun kamu boleh PM cikgu personal. Terima kasih kerana mengikuti kelas kita pada hari ini. Jumpa lagi nanti. Bye. Assalamualaikum.